اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hati Faridah, muka surat 38, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 38, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan apa-apa mungkin ataupun meninggalkan perbuat apa-apa mungkin. Apa dalil dia? Apa dipanggil pengecaman dianya? Yang mana akal memutuskan bahawa Allah buat, Allah tidak buat, akal boleh terima kedua-dua belah. Allah buat satu-satu perkara, Allah kuasa dia buatlah. Allah tidak buat satu-satu perkara, hak dia. Buat ke tak buat ke, hak dia. Mana akal boleh terima. Ini harus pada akal. Terima sebelah buat, terima sebelah tidak buat. Terima kedua-dua belah. Adapun sifat yang wajib pada akal, hanya terima sebelah sungguh je. Kalau kata tak terima sama sekali. Sungguh Allah ada, sungguh Allah sedia, sungguh Allah kekal, terima sebelah je. Tak ada Allah, tak terima sama sekali. Baharu Allah, tak terima sama sekali. Binasa Allah, tak terima sama sekali. Itu wajib pada akal. Mustahil pada akal ni terima sebelah dok sahaja. Sebelah sungguh tak terima sama sekali. Lemah Allah, tak. Jahil Allah, tak sama sekali. Terima tak kalau kata lemah Allah tu sungguh? Allah bersifat dengan sifat lemah, tak terima sama sekali. Maknanya terima sebelah dok sahaja. Itu mustahil pada akal. Adapun harus pada akal ni terima kedua-dua belah. Sungguh pun terima, dok pun terima. Sungguh Tuhan buat, terima. Tuhan tak buat terima. Dia panggil harus pada akal. Apa dalilnya? Dalil sifat harus. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Kalau kalau fardu takdir. Kalau mana fardu takdir, kalau wajib Allah perbuat sesuatu daripada mumkinat, sesuatu daripada mumkinat, mumkinun banyak disebut mumkinat, satu disebut mumkinun. Apa dia mumkinun, apa dia mumkinat? Mastawa alaihi wujuduhu wa adamuh. Perkara yang bersamaan pada ada dan pada tak ada. Ada, mana sebelah ada pun boleh,
Kekal tak ada pun boleh. Itu mumkinun. Mana apa ni? Perkara yang jaiz. Dia panggil perkara yang harus ada, harus tiada. Makhluk lah. Itu mumkinun. Makhluk. Macam sebut sebelum ni lah. Makna dia lain. Mumkinun makna lain. Makhluk makna lain. Alam makna lain. Tapi barangnya sama je. Mumkinun langit bumi kita. Alam langit bumi kita. Makhluk samalah. Tapi apa mumkinun? Barang yang bersamaan antara ada dan tak ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Apa benda makhluknya? Ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Alam apa dia alam? Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi alam. Apa dia alamnya? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Apa dia? Langit, bumi, manusia, malaikat, jin, syaitan. Jadi maknanya mumkinun sama, makhluk ke sama, alam ke sama. Makna dia memang lain-lain. Tapi apa dia barangnya? Kita lah belaka, makhluk lah. Dia makhluk-makhluk ni bukan bahasa Melayu. Makhluk ni bahasa Arab. Isim maf'ul. Makhluk ni ma khalaqahullah. Barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Tu makhluk. Tapi jadi tulisan Rumi. Jadi bahasa Malaysia. Makhluk. Akhirnya makhluk tu apa dia? Makhluk asing. Alien. Bagi makhluk kan makhluk asing. Makhluk. Barang yang Tuhan buat. Mana makhluk Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Bagaimana? Allah buat makhluk tu. Ada tak? Selain daripada Allah, ada perkara tu. Tapi bukan Allah yang jadikan. Mustahil. Tak ada. Semua Allah buat belaka. Hak mana ada Allah buat belaka. Makhluk panggil. Makhluk lah. Barang Tuhan buat. Jadi alam, makhluk sama je. Mungkinun pun sama. Mungkinat tu banyak. Kalau wajib Allah perbuat sesuatu dia mungkinat, wajib bukan harus. Atau wajib Allah meninggalkan dia, wajib Allah meninggalkan buat. Nescaya tertukarlah mungkinun yang harus itu jadi wajib atau jadi mustahil. Tak panggil mungkinun dah lah. Mungkinun ni yang harus ada, yang harus tiada. Tiba-tiba dah wajib Allah mengada. Jadi mungkinun ni barang yang wajib ada. Wajib Allah tidak mengada. Mungkinun ni jadi barang yang mustahil nak ada. Tak panggil mungkinun dah lah. Dia mungkinun ni ada boleh terima, tak ada boleh terima. Kalau Allah wajib mengada, maka mungkinun pun wajib ada. Tak panggil mungkinun dah lah. Panggil perkara yang wajib dah jadinya. Dia mungkinun ni benda yang harus ada, harus tiada. Jadi bila benda ni harus ada, harus tiada, Allah mengada pun akal diterima. Allah tidak mengada pun akal diterima. Maka harus pada akal Allah mengada dan Allah tidak mengada. Akan apa? Akan mungkinun. Mungkinun barang macam mana? Barang yang harus ada, harus tiada. Tiba-tiba Allah wajib mengada. Allah wajib mengada. Bukan mungkinun dah jadi kita ni. Jadi barang wajib ada. Wajib Allah tidak mengada. Maka kita ni jadi mustahil nak ada. Jadi gitulah pulaknya. Bertukarlah. Mungkinun tu tak jadi mungkinun lah. Bertukarlah mungkinun yang harus itu jadi wajib. Tak jadi harus dah. Atau jadi mustahil. Jadi mustahil lagi gelap gambar. Mustahil macam mana? Ada molek-molek ada. Mustahil kat mana? Ada ni kan? Kalau kata kuk wajib tu nampak jalan sekejap. Tapi salah lah. Tapi kalau kata mustahil Allah mengada. Mustahil kat mana pula ada dah cokoh-cokoh-cokoh ni.
Wajib Allah mengada. Kalau wajib Allah mengada kau, ada tekanan atas Allah pulaknya. Mana istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala. Jadi Allah ni macam kita kan wajib tu, wajib ni, wajib tu, wajib ni kan, kita ada tekanan kan. Kita tidak terkaya, kita tidak lepas, kita tidak bebas. Kita terikat. Ni wajib. Wajib kena buat. Ni wajib kena tinggal. Tu kita. Kalau Allah wajib mengada, jadi ada tekanan atas Allah. Lucuklah istighna Allah, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-gala, tu mustahil. Kalau wajib Allah mengada apa-apa mungkin. Dan tertukar mungkin yang harus jadi wajib, mungkin yang harus jadi mustahil, lagilah pelik. Itu mustahil, akal tak boleh terima. Jadi mungkinun adalah benda yang harus ada, harus tiada sebelah kita, sebelah Allah, harus mengada dan harus tidak mengada. Pada diri mumkinun, ni kalau kita mumkinun ni kita lah. Ni pada diri kita ni mumkinun, harus ada, akal boleh terima. Harus tiada, akal boleh terima. Jadi kalau kita ni adanya harus, Allah mengada pun harus lah. Takkanlah kita ni harus ada, Allah mengada jatuh wajib. Tak kena lagi tu. Kalau Allah mengada jatuhnya wajib, ada kita jadi wajib tak harus dah lah. Tak panggil mungkinun dah kita ni. Tak panggil kita ni perkara yang harus ada, kena letak perkara yang wajib ada, sebab Allah wajib mengada. Ada. Kita harus ada, harus tiada, Allah harus mengada dan Allah harus tidak mengada. Ini harus pada akal. Dia bicara sifat harus berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul. Hak dua harus ni lah kadang-kadang dia jadi macam tak berapa faham. Sama ada sifat harus bagi Allah ataupun sifat harus bagi Rasul. Mana? Harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat seorang Rasul. Mana harus? Harus pada akal. Kita boleh terima kalau cerita Rasul makan. Ada ni? Boleh terima lah. Satu kisah tu Rasul lapar, ikat perut dengan batu. Boleh terima. Rasul jaga, boleh terima. Rasul pun tidur. Manusia tidur lah. Rasul sihat, Rasul sakit, Rasul letih. Ni manusia. Ada ni? Letih lah, mengantuk lah. Hak kisah balik daripada peperangan, perjalanan dekat nak cerah dah, tak nak pergi dah. Sebab apa? Lah, sahabat pun letih. Tidurlahnya terlajak subuh tu. Manusia. Mana akal kita boleh terima kedua-dua. Adapun nisbah di diri Rasul, manusia nak harus kat mana lagi? Itulah sifat manusia. Ada ni. Nisbah dengan kita pula, kita berpegang bahawa Rasul manusia bersifat dengan sifat manusia. Kemudian atas Rasul ni makan pula, atas Rasul ni tidur pula ni, itu hukum syarak atas perbuatan Rasul. Kan gerak-geri Rasul tu kan berlandaskan pada hukum syarak. Ada ni. Bukan kata Rasul nak makan boleh, Rasul tak mau makan boleh. Bukan gitu. Kita boleh terima pada akal kalau sebut kata Rasul makan. Kita boleh terima pada akal kalau sebut kata Rasul tak makan lapar. Itu harus pada akal. Rasul nak makan boleh, Rasul tak mau makan boleh. Tak kena orang yang gitu. Sebab sakit pun harus pada akal. Mana apa? Sebut Rasul sakit, akal kita boleh terima. Lepas tu nak kata mana? Rasul sakit, nak sakit pun boleh, Rasul tak mau sakit pun boleh. Boleh ke nak sakit tak mau sakit? Itu atas diri Rasul. Atas diri Rasul ni hak berlakunya hukum syarak.
Rasul makan. Kenapa nak ibadah? Tu hukum syarak atas Rasul. Bukan harus atas Rasul, bukan harus pada kita. Akal kita boleh terima. Rasul ni kalau sebut kata makan, akal boleh terima. Kalau sebut kata Rasul tak makan, akal boleh terima. Sebelah Rasul makan ke tak makan ke, itu hukum syarak. Ini kadang-kadang bunyi simple sifat harus bagi Allah, sifat harus bagi Rasul. Akhirnya Rasul nak makan boleh, Rasul tak mau makan boleh, Rasul nak sakit boleh, Rasul tak mau sakit boleh. Gitu. Mana harus pada akal dengan bahawa akal kita boleh terima kalau sebut kata Rasul makan, Rasul sakit, gitu. Di Rasul, perbuatan Rasul di atas batang tubuh Rasul tu sendiri, itu hukum syarak. Atas batang tubuh Rasul ni buat satu-satu perkara, itu hukum syarak. Diri kita ni kalau sebut kata Rasul makan, boleh terima akal. Rasul apa? Ikat perut dengan batu, boleh terima akal. Kita harus pada akal. Hak Rasul buat atas Rasul hukum syarak. Sebab atas perbuatan Rasul tu wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Tu hukum syarak atas diri perbuatan Rasul, di Rasul. Ni di akal kita kalau cerita Rasul begiam, bersifat dengan sifat seorang manusia yang tidak mengurangkan martabat Rasul, akal kita boleh terima. Tu harus ada akal sebelah kita. Kemudian kita pun berpegang di akidah bahawa Rasul manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Itu wajib syarak atas kita pula berpegang. Jadi nak beza hak ukur akal ke. Kita minggu lepas pula bicara panjang dah. Hak harus pada akal. Allah mengada, Allah buat, Allah tidak mengada, Allah tidak buat. Haru ni kiasal. Sebab apa? Sebab Allah kuasa. Bawah tahan Allah belaka, bawah pemilikan Allah belaka, hak dia belaka. Allah mengada, hak dia. Allah tak mau mengada, hak dia. Tapi kalau kira kepada Allah telah mengqadakkan segala-galanya kepada azal, tilik situ tak ada haru-haru dah. Ni payah juga sini ni. Nak faham istilah-istilah tu. Lepas tu pergi pula pada hak wajib syarak atas kita pula macam mana. Cuma kita ni tak cerita secara halus lah. Hanya harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Dia kalau contoh misal harus ni, mungkinun ni perkara terima akal ada dan barang terima akal tak ada. Ni mungkinun. Mana di antara mungkinun Allah balah Allah balah neraka kepada orang mukmin yang soleh. Allah balah syurga kepada orang kafir. Tu akal dia terima belaka tu. Sebab apa? Hak dia kan. Dia orang mukmin, dia orang soleh. Lepas tu neraka tu apa? Mukmin dia soleh, bukan hak dia pun. Dia la haula wala quwata illa billah, hak Tuhan belaka. Dia jadi beriman tu mari mana? Dia jadi soleh mari mana? Hak Tuhan belaka. Lepas tu kalau Tuhan apa mana pun hak dia. Ni kira pada akal. Hak dia, kekuasaan dia. Lepas tu sebaliknya orang kafir yang gebu syurga, dah kafir mari mana? Hak dia juga, kau tak kodar je kafir pun. Lepas tu yang nak syurga, apa pelik je hak dia. Ini harus pada akal. Nak cerita kekuasaan Allah, pemilikan Allah. Mana pun ni, hak dia belaka. Dia nak buat kat mana pun, akal boleh terima belaka. Tu Quran beritahu. Tu cerita yang dulu pula. Tu selapis lain pula. Cerita semata-mata tilik kepada Allah ni kuasa. Hak dia belaka, pemilikan dia belaka, bawah rentahan dia belaka. Allah buat ke tak buat ke, atas sengaja sengeleng dia belaka. Sengaja sengeleng panggil iradah tu.
Bukan gitu dalam kitab kita ni. Hak iradah kita dahulu. Bukan sengaja sengeleng. Dulu dah kelapan iradah, sifat ma'ani. Kehendak Allah atau kehendak Allah. Artinya, apa-apa yang berlaku dalam alam, kesemuanya dengan rentahannya dan sengaja sengelengnya. Sengaja sengeleng. Kehendak Allah. Lepas tu, Allah nak buat mana? Kepada dia lah. Akal boleh terima. Ini hanya kepada asal semata-mata. Barulah pergi kepada hak tu Quran duk beritahu tu macam mana. Quran beritahu tu kalamullah, itu janjian Allah Subhanahu wa taala. Tilik situ Allah akan buat apa yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Dan Allah sebut warna dalam Quran. Orang mukmin, orang beramal soleh, Tuhan nak balasnya apa? Tuhan nak balas syurga. Tilik situ Tuhan bagi syurga sungguhlah. Tapi wajib ke Tuhan syurga? Dengan kurniaan Allah. Letak itu lalu dah. Ada. Dengan kurniaan Allah. Bukan kata Allah wajib beri syurga sebab Allah janji dah dia beriman. Ada. Dengan kurniaan Allah, dengan fadli, lempah kurnia, bukan begitu. Jadi kenapa kita dimasukkan ke syurga dengan kurniaan? Hak dia. Dimasuk syurga dak kurniaan dah lah. Kerana mari daripada seseorang beriman. Seseorang tu beramal soleh. Dah mari mana beriman seseorang? Mari mana beramal soleh seseorang? Kau tak kodar belaka tu kan? Ada ni. Lain. Beriman beramal soleh, hak kita mutlak. Tak ada kena-kena dengan Allah. Cuma kita buat betul benar ni kerana Allah janji. Kita pun tutup. Allah mau janji kan? Beri lah. Dah. Beriman ke amal soleh ke? Qada qadar belaka. Hak dia belaka. Cuma Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia akan balas syurga. Maka Allah Ta'ala akan melakukan sebagaimana hak dinyatakan dalam Al-Quran kalamullah. Sebab apa? Sebab kalau Quran menyatakan syurga, Allah tak buat tak balas syurga, jadi bohong pula kalamullah, mustahil pula kalamullah bohong. Situ je jadi orang beriman beramal soleh akan dimasuk ke syurga dengan kurniaan Allah. Kemudian Quran beritahunya orang kafir sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah. Orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang kafir masuk neraka, tu orang apa ni? Dengan keadilan Allah pula. Kita ahli sunnah duk sebut begitu. Kita kena faham lah kenapa masuk syurga dengan kurniaan, dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Apa sebut keadilan? Sebab hakikinya kufur seseorang qada qadar. Lepas tu Allah bunuh neraka, tak zalim Allah. Tak nanya buat kerja gitu. Kufur Firaun qada qadar. Kufur Abu Jahal qada qadar. Telah diqadakkan pada azal. Kemudian nerakanya Firaun Abu Jahal qada qadar. Siang ke dia ada hak Allah Taala belaka, keadilan hak dia. Adil lah tu. Adil mana apa? Hak dia. Dia tahu hak kata orang pun pelik apa orang lain. Tak ada kena-ngena pun dengan siapa-siapa Allah buat makhluk ni. Lepas tu Allah nak qadakkan kupu, hak dia. Allah nak bunuh neraka, hak dia. Keadilan. Ibu bukan keadilan. Sebab apa sebut keadilan? Sebab Mu'tazilah beranggapan pegangan kita ni, kita berpegang kufur seseorang, qada Allah, berlakulah kufur. Sebab kalau Allah mengqadakkan, tidak berlaku lucuk kekuasaan Allah. Jadi apabila seseorang tu kufur tu kehendak Allah, berlakulah kufur, Allah Ta'ala pun masukkan ke dalam neraka. Kalau begitulah kata Mu'tazilahnya, jatuh zalim Allah. Dan Mu'tazilah berpegang Allah zalim ke? Kalau berpegang Allah zalim, tak panggil Mu'tazilah tu, panggil kafir tu.
Jadi Allahnya tak zalim. Bila Allah tak zalim, Allah tidak qadakkan perkara jahat kufur contohnya. Itu Mu'tazilah. Dia nak lari daripada Allah kufur, Allah tu zalim. Kita pun kita juga Allah tidak zalim. Ahlussunnah wal Jamaah. Dah Allah qadakkan kufur, Allah pun neraka, zalim pun hak dia. Hak dia belakang sengaja lain dia kan? Allah kehendak qadak dia Allah sendiri. Allah nak qadakkan Firaun Abu Jahal tu kufur, Allah nak pun neraka, hak dia. Apa nak timbul zoling-zoling? Letak situ dengan keadilan Allah. Ni rukun iman ni, perkara jahat qada ni. Memang saya ulang-ulang semua ni. Ulang-ulang semua. Jumpa sama-sama hok cendeng pada cendeng. Pegangan tu cendeng. Cendeng apa okey? Buat ibadah lama dah. Ibadah lama dah, tunggu masa nak mati je. Kalau mati kot dia kata masuk syurga dah. Sebab apa tak dah. Sedap ke tu? Ya, kadang-kadang. Kalau mati pejam rapat dah, pejam rapat mata dia kata puas hati dah. Sebab apa? Tak ada dah hak Tuhan perintah dak buat. Tak ada buat dah ke dah. Semayang tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, zakat bukan zakat, sedekah jariah pun banyak, bukan setakat zakat lah. Haji apa? Umrah berkali-kali dah, bukan kata hak wajib je. Rajin semayang sunat, rajin puasa sunat, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin berselawat. Tak pernah buat nanya ke orang. Tak pernah buat nanya ke orang. Harta benda orang tak pernah ambil, tak pernah kosek. Kata-kata ke orang, jaga sokong lidah dan cara orang. Ada ni. Anak-anak pun semayang bang nak tinggal belaka. Anak-anak pula tutup aurah belaka. Oh, kalau mati pejam rapat mata. Mana cukup jumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba akidah tak betul. Semua tu tak pakai gawai belaka. Ada benda tu, ada benda. Perkara jahat bukan qada Allah. Tu tak ada rukun iman. Tak ada rukun iman. Rukun iman ni baik jahat qada tu rukun iman. Tak ada tu tak ada lah. Lagi kat mana lagi? Tak ada ke pandangan orang kata berpegang perkara jahat bukan qada Allah tu tak salah. Tak ada ijma'. Ada ijma'. Sekalian ulama Ahlussunnah wal Jamaah baik jahat qada ijma'. Tak ada khilaf-khilaf dah. Ijma' Ahlussunnah lah. Mu'tazilahnya memanglah perkara jahat bukan qada Allah. Maknanya kamu berpegang akidah Mu'tazilah. Apa akidah Mu'tazilah? Akidah yang terpesong, akidah yang sesat. Nak pegang rapat mata pun ni. Amal ibadah tak nak terima. Itu bahagian kita sendiri. Nak pegang rapat mata pun ni. Hak kata anak semayang belaka, anak tutup aurah belaka. Dan kita ajar dah akidah pada anak-anak kita. Mereka pun macam kita juga. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, juruh bersapa satung, tak ada perangai buruk-buruk, aurahnya tutup. Tapi akidah macam mana? Sama juga, tak ada akidah. Habislah. Kita pun habis, generasi kita pun habis. Lepas tu lepas kita mati, nak mari pahala kat mana lagi? Tak ada pahala lah kitanya. Dah lah masih hidup tak ada pahala dah. Tapi rasa di hati kalau mati jangan rapat mata. Itu bagi tipu daya syaitan atas rupa kebajikan. Kau ni terang dalam kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhaj cerita bab syaitan. Panjang. Syaitan ni bukan hanya menipu daya anak Adam atas hukum maksiat. Maksiat tu terang-terang katanya. Tu syaitan lah tu. Berjudi ke minum arak ke, tu memang syaitan lah tu. Kejahatan syaitan lah ke dah tu. Tu tak ada. Ni syaitan terkadang menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Rajin semayang, rajin puasa, tapi tak ada nilai. Duduk dalam keadaan akidah yang sesat. Sesatnya betul apa? Rukun iman saja.
Rukun iman ada banyak ke? 6 perkara sahaja, tak ada banyak-banyak pun. Dah payah ke rukun iman ke-6? Payah apanya? Sekian perkara baik jahat qada qadar. Apa payahnya? Baik jahat qada qadar. Payahnya apa? Itu belum bicara bab ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tu lagilah banyak yang terpesong. Tapi kalau bab perkara jahat ni pun qada qadar tu terpesong, dah gelak gambar lah. Jadi orang ni kadang-kadang dah biasa saya pekoh kan. Pekoh kadang-kadang cerita. Mazhab ni kata tak apa. Ada semua jadi buah hujung tu. Mula-mula cerita mazhab Syafi'i lah. Masa tu cerita tu kok bolak mata lah. Lama-lama mazhab ni gini. Dia kata tak apalah, lega. Tauhid tak ada. Ahli sunnah pandangan lain, Mu'tazilah sesat. Sesat akidah. Ada benda ada nilai sikit abuk pun. Tu bab akidah. Tu kadang-kadang dengar mula-mula hok lari-lari tu lagi. Pening. Oh kalau kira gitu kau tak ada seorang syurga. Apa ada seorang syurga? Mung je hok akidah salah. Orang lain gitu juga. Mung je. Dia rasa macam orang lain pun macam dia. Marah pun ada. Oh kalau kita mengajar gitu juga tak ada syurga seorang. Apa? Akidah salah belaka dia kata. Mu tahu mana orang akidah salah? Dia salah, mung je salah. Orang lain salah pun dia bertaubat. Tak sombong. Hak ni dia salah. Buat keraking. Nak kekal dengan jahil, nak kekal dengan salah. Orang lain pun mungkin, tapi mereka senyap je. Beradak dengan Allah Ta'ala lah pula. Beradak dengan Allah Ta'ala lah. Itu orang hak tak sombong. Orang sombong ke, sebab dia rasa di syurga dah. Masjid 5 waktu dah masjid. Dia rasa di syurga dah. Habis syurga boleh ke dia katanya. Oh kalau mengaji segitu kok ada orang masuk syurga. Padahlah 1000 seorang masuk syurga. Boleh apanya? Ummah Nabi kita ni ramai ni. Beliau-beliau ni. Tapi terima. Sebut kata akidah tu terpesong, amal ibadah tuan dok terima. Itu duk semayang kata tuan dok terima. Terima atas bagi atas Tuhan lah terima. Dah kita royak ni hak syarak lah beritahu. Sekarang ni dok terima tuan dok terima amal ibadah. Tuan dok terima hak syarak beritahu. Tuan dok terima tambah atas Tuhan lah. Kita buat dah. Buat ikut syarat ke dah? Buat dah lah. Nak sultan terima ni kena Tuhan ke dah? Nak sultan terima ni. Oi, macam-macam. Tambah. Kamu ngaji tauhid. Tuan dok terima amal ibadat. Tuan terima atas Tuhan lah. Tak apalah. Gohik je lah. Kalau gitu kau. Tak kita buat amal ibadat betul-betul ikhlas. Dah ikhlas buat kita salah. Dia macam mana? Dia masih nak dekor, nak pusing kau tu, nak pusing kau ni. Lari tu, tambah. Tuan dok terima. Tak ada orang masuk syurga kalau gitu kau. Hak tu tuan dok terima, hak ni tuan dok terima. Dia buat orang ni macam dia juga. Hak akidah tak ada. Lari tu. Maknanya 5 waktu duduk masjid tu. Kalau malam ngajar tauhid disurah. Malam waktu lain lagi. Orang tanya apa? Malam tu tak ada. Tak terima amal ibadat. Tak terima tu hak mana? Hak pegang salah. Tak apa kamu pegang salah ke? Kalau kamu pegang betul, insya-Allah Tuhan terima lah. Apa masalahnya? Kamu pegang salah ke? Mesti kena lagi. Tak ngelak. Apa? Atas bahagian masing-masing. Itulah. Atas bahagian masing-masing. Tapi 5 waktu berjemaah. Tapi jangan ngajar hak fardu ain lah, tambah. Nak tengok.
Perkara jahat qada qadar nak cerita kat mana lagi dah. Hak tu rukun iman je. Hak tu rukun iman. Kalau pergi pada ikhtiar usaha pula lagilah macam-macam timbul pegangan pengatur peso. Dah lah sekarang ni pula hak dalam rakaman pun bawa juga seumpama gitu. Ha tu. Bab akidah, bab ibadah, bab fiqh pun macam-macam, bab taubah pun macam-macam. Jadi akhir zaman tak tahu dah kitanya hak sebenarnya macam manalah. Hak lari daripada majlis ilmu lagilah. Hak dengar, hak ambil rakaman pula jadi macam-macam pula. Ada cerita gini, ada cerita gini. Atau bab-bab fiqh lah pula. Bab furu' agama, bab fiqh ke, bab taubah, bab tasawuf ke. Tadi cerita bab pegangan. Tak ada, bab pegangan tak ada. Ijma' ahli-sunnah wal jamaah. Perkara jahat, qada dan qadar. Ijma' ahli-sunnah wal jamaah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ijma' tu tak ada tu. Itu sejalan je. Mana kalau kata berpegang akidah yang salah gitu, Tuhan tidak akan terima, bukan kata setengah pandangan kapi pegangan tu. Berpegang perkara jahat bukan qada Allah, kapi tu. Memang tak ada terima lah kapi. Lagi kat mana lagi? Itu tadilah. Berasa Tuhan terima. Tipu daya syaitan atau rupa kebajikan. Kalau orang yang Tuhan susung dia belajar kemudian dia betul macam yang tadi kata tu. Lama kening dia buat amal ibadah, dia rasa macam Tuhan terima. Lepas belajar kena kecek, kena tipu. Kecek siapa? Di syaitan. Rupa apa? Rupa amal ibadah ni kalau ngaji dia tahu. Pak Imam Ghazali kata tu memang betul. Syaitan terkadang menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Atas rupa kejahatan, waktu senang je tu. Orang yang buat kejahatan dia pun tahu dia ikut syaitan. Tu kan dia? Orang buat kerja jahat, dia berjudi menaruk. Berjudi menaruk aku ikut malaikat ni. Dia tahu dah ikut syaitan ni. Tu kan dia? Dia tahu dah dia ikut syaitan. Ni. Hak ni rupa semayang puasa. Tapi syaitan tahu dah akidah tak betul, semayang pun tak belajar, keikhlasan pula tak ada, hati pula hati syaitan dah, hati iblis dengan takaburnya ada. Syaitan suka je. Syaitan suka je. Bangun malam lah. Bangun malam kat WhatsApp lalu lah, grup nak cerita aku bangun dah ni. Kata kalau WhatsApp group bangun malam tak cukup kata. Lepas tu buat live. Buat live lalu senang tunjuk. Tengok. Semayang tahajud dah. Pukul 3 bangun dah buat live. Bangun malam WhatsApp ke group nak ayat dia bangun dah. Ni kita kata kok apa? Tarah apa? Tarah budak hingusang orang panggil. Tarah budak metah, budak dah 3/1. Ibadat gitu. Kita nak menggalakkan orang supaya tiru kita. Kalau letak niat gitu tak apalah. Letak niat gitu. Tapi orang dulu walaupun ilmu cukup, amal cukup pun bangun malam senyap-senyap tak orang tahu. Ni kita ni ilmu tak cukup, hati pula tak kuat. Kadang-kadang ilmu bukan tak cukup, ilmu fardhu ain pun tak belajar. Ni mainan je lah. Mainan. Mana orang ni dia dulu dia buat amal tanpa ilmu, Tuhan buka hati beri taufik hidayah belajar, disedar sungguh. Masalah kata syaitan tipu atas rupa kebajikan memang kena atas butir dia kata. Kena atas diri sendiri. Rasa-rasa dulu tu macam tadi lah. Mati tak bimbang dah. Mati tak bimbang dah. Kan orang buat maksiat kan dia mati bimbang. Orang buat maksiat dia bimbang mati tu. Orang Islam kau kat mana pun dia percaya barzakh. Dia berjudi minarok pun dia percaya barzakh, iman dia. Bila hati dia percaya pada barzakh, memang dia bimbang kalau mati dalam keadaan maksiat.
Sebab dia orang Islam, dia memang percaya. Kan tak percaya. Mana? Kalau mati, Allah lah. Dah. Judi lagi, bina awal semayang pun tidak. Hak ni tak ni. Rupanya rupa kebajikan. Kalau mati pun lega. Belajar-belajar kemudian, tak ada. Pegangan pun tak betul. Ibadah semayang pun tak betul. Bakti pun tak betul. Dah lama kening. Lama kening tu menjadi mainan syaitan atas rupa kebajikan. Bab pegangan tak ada. Bab pekoh ni gitulah. Bab pekoh ni kadang-kadang walaupun kira adab orang mengajar ni, pekoh dia kena cerita pandangan muktamad. Adab orang mengajar dia kena cerita pandangan muktamad. Tapi kadang-kadang pandangan muktamad ni kalau beritahu jadi fitnah kadang-kadang. Jadi satu hal kalau nak diperjelaskan kemudian akan timbul macam-macam tambahan pula. Terkadang orang mengajar pun bicara pasal lain. Ni contoh-contoh ni. Saya ada sebut masjid Abidin malam kami baru ni timbul persoalan lalu lah. Qada tak habis lagi semai tarawih hukumnya haram. Lalu bunyi lalu. Haram kok mana? Kita semai sunat tarawih, haram kok mana? Tu ustaz ngajar tu boleh buat tarawih tu selang sendiri dengan qada. Nak haram kok mana? Nak menghalang orang buat ibadat belaka tu pula. Semai sunat ni kan boleh tapung semai fardu kan. Ambil mana tu? Orang ngajar juga. Haram tu pandangan muktamad. Memang saya jarang sebut. Saya sebut kat makruh je. Macam mana orang yang qada belum selesai semai sunat tarawih, makruh. Tu pandangan dhaif makruh tu. Kalau buka dalam kitab Jawi, kitab Arab, terang-terang haram melakukan semai sunat. Haram. Tapi tu orang ngajar kata boleh. Orang mengajar ni baca kitab terang-terang kata haram, dia kata boleh. Ni dia baca kitab Sabila. Baca kitab Sabila. Kenal kitab Sabila Muhtadin? Dan kitab Sabila tu terang dalam tu. Tiada harus. Ni wajib menggunakan sepenuh masa untuk mengqadakkan sembahyang yang ditinggalkan dengan tiada uzur syar'i. Mana hak dosa besar. Wajib menggunakan sepenuh masa. Maka tiada harus sembahyang sunat sama, sembahyang jenazah sama, tiada harus. Bawah tu sama pula, maka haram melakukan ibadah-ibadah tersebut. Mula-mula Syekh Asy'ab Banjari, tuan kitab Sabilanya, tiada harus, termasuk sembahyang sunat, termasuk sembahyang jenazah, walaupun sembahyang fardu sekalipun, tiada harus. Diperjelaskan apa? Maka haram kitab tu. Ni tu kan mengajar tiada harus. Di bawah tu maka haram. Habis tapi kita nak sunat pun boleh juga. Diurak dia pula. Kata bengong beseng gitu. Tu baca kitab betul. Tu baca kitab betul dah. Kitab ada depan. Habis dia baca kitab, tiada harus melakukan amal sunat, maka haram melakukan amal sunat. Habis kitab boleh juga nak sembahyang sunat pun. Ibadah kan dia kata. Kitab tu dia baca kitab tu kata haram. Boleh pula dah haram ni. Ni dia nanya kat orang ni. Memang pandangan muktamad haram. Tapi saya kena dah sekali. Cerita dulu. Ustaz haram tak haram pun mokcik nak main tarawih juga. Ada kata apalah kitanya. Senyaplah. Haram tak haram pun nak main tarawih juga. Bulan Ramadan je ada. Setahun sekali je ada. Harap pun makcik nak main tarawih juga. Ni nak kata apalah. Nak kata apa gitu. Bukan budak-budak kecil orang tua. Haram pun haram lah. Nak buat juga. Yelah orang tua ni kadang dia jadi balik budak pula. Biasalah dia tua tu jadi balik budak semula. Jadi balik budak tu. Tapi saya jarang sebut. Saya biasa sebut makruh je. Tapi sebenarnya adab mengajar dia kena cerita muktamad.
Tapi kenapa saya nak cerita muktamad? Hak kata rasanya cerita pandangan taif kata makruh. Maknanya jadi isu besar lah. Buka kitab mana pun haram. Ini pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i. Haram apa orang nak buat amal ibadah? Kita tinggal amal ibadah wajib. Untuk buat amal ibadah sunat boleh. Nanti esok siang hari saya qada lah pula. Nanti tu panggil panjang angan-angan. Kita mati bila masa. Boleh nak nanti-nanti. Boleh nak nanti-nanti. Sekarang ni malam ni kita sembang tarawih. Pagi esok itu qada pula. Sebab apa? Sebab kita pasti kita tak mati malam ni. Ke mana? Itu orang panggil orang yang bersifat dengan sifat kecelaan. Al-amalu, panjang angan-angan, lupa akan mati. Ingat mati zikrul maut, sifat kepujian. Lawang dia panjang angan-angan, lupa akan mati. Esok pula lah buatnya wajib. Waktu malam ni tinggal hak wajib dulu, buat sunat. Dia wajib dengan sunat. Lepas tu kata hak ni kalau buat pasal ni, kalau nak kata jahil memang jahil sangat lah. Wajib dengan sunat nak bertanding. Boleh bertanding tak wajib dengan sunat? Kita hak bertanding ni hak wajib sama wajib. Hak sunat sama sunat. Mana yang kita nak utama dulu? Ada ni. Wajib dengan wajib. Contoh. Contoh dalam kitab lah. Contoh dalam kitab. Nak kejar wukuf di Arafah. Rukun haji. Tapi terlewat sangat-sangat tu. Kalau berhenti semai isyak menyebabkan habis waktu wukuf di Arafah. Rukun haji tu tahun depan kena mari pula. Qada balik haji tu. Sebab rukun haji tak sempat nak buat. Sebab apa? Tak sempat. Sebab nak berhenti semai isyak. Semai isyak atas kenderaan. Tak boleh. Dia kena semai tanah. Lepas tu macam mana tu? Wukuf di Arafah wajib rukun haji. Semai isyak wajib tiang agama. Nak ke mana tu? Jerembung. Apa ke? Bertembung. Kena pilih antara dua ni. Pilih 7 wukuf di Arafah. Sempat tak sempat maishat. Tengok kemudianlah macam mana. Hak gini barulah. Tengok orang mana nak ambil antara sama-sama wajib. Ambil yang mana? Baru ada. Kira hak mana? Ataupun sunat dengan sunat. Kena kira sunat dengan sunat. Hak mana hak kita nak utamakan antara sunat dengan sunat. Orang tengah gotong royong. Kerja sikit lagi nak siap. Tapi Zuhur masuk dah. Kalau kita pakat pergi mandi semai Zuhur dulu, tak ada orang nak sambung dah. Okey, ginilah. Kita buat siap kerja kita, mungkinlah setengah jam ke sejam lagi kita boleh main Zuhur. Jadi sekarang ni gotong royong sunat. Solat waktu sunat. Ni, pada ni. Kita nak teruskan gotong royong, mana sunat awal waktu? Kita segera sembahyang zuhur awal waktu, gotong royong tak ada orang nak buat dah. Ni sama-sama sunat sama-sama kebajikan. Ada ni. Gotong royong pun kebajikan sunat, sembahyang waktu pun kebajikan sunat. Antara dua sunat ni nak fokus nak ambil mana? Ambil tinggal ramai gotong royong dulu biasa salah. Nanti kita sembahyang zuhur pukul 2 pun pukul 2 lah. Tapi oleh kerana kita sok-sok dah sembahyang waktu, tetap boleh pahala sembahyang awal waktu. Tapi masa tu nak pilih hak mana? Pilih hak manfaat umum gotong royong. Apa ni? Sunat dengan sunat ni. Baru kita kira. Wajib dengan sunat orang tak buat banding hak tu. Qada dengan tarawih orang tak cerita hak tu. Tercari sangat tu. Dok tanding qada dengan tarawih. Abang apa? Allah tak masuk buk orang panggil benda gitu nak tu. Wajib dengan wajib dia bawa kira ni. Mana contoh ni contoh. Dia punya pembedahan membabitkan nyawa orang ni. Waktu maghrib nak habis dah ni. Doktor waktu maghrib nak habis dah ni. Dia maknanya sebelum masuk maghrib tu kecemasan. Kok ke mana pun pembedahan segera. Orang kemalangan contohnya. Maghrib nak habis dah ni. Dari tinggal pembedahan ni sebab nyawa orang ni maghrib macam mana nak habis dah tu. Kalau Mak Azhar Hambali tak apalah, boleh jamak takhir kerana sibuk dengan kerja. Tu mazhab Syafi'i tak boleh jamak.
Jamak musafir boleh. Ni bukan musafir. Sibuk berutuk ni. Tak ada jamak mazhab Syafi'i kan itu. Mazhab Hambali boleh lah. Tapi biasa doktor pakai mazhab Hambali ada jamak. Tak ada, kita cakap mazhab dia, mazhab Syafi'i. Nak kira ni. Jaga nyawa orang wajib. Solat maghrib waktu wajib. Antara dua ni. Boleh tak nak maghrib tinggal nyawa orang. Dah. Kena fokus nyawa orang dulu. Lepas tu maghrib tu qada waktu isyak. Tak salah lah kita ni. Tapi nak cakap apa tu? Situ orang panggil jerembung wajib dengan wajib. Kena ambil orang mana? Sama jugalah kalau bicara bab dua perkara ni sama-sama mudarat. Tapi dua-dua ni memang tak boleh nak elok. Kena ambil salah satu. Ambillah akhafud dararain dia panggil. Hak mudarat orang yang sikit. Tapi tak mudarat pakai dua-dua ni. Tapi boleh tak nak elok daripada dua kemudaratan? Tak boleh. Maka pilihlah mudarat yang ringan. Ada gitu. Hak kita nak kena kira wajib dengan wajib, sunat dengan sunat. Mana lebih utama? Wajib dengan sunat dok cerita. Tadi saya cerita antara gotong royong sunat. Semai zuhur waktu sunat. Tengok mana utama. Pilih gotong royong lah. Sebab itu amalan yang dipanggil amalan yang mutaaddi. Amalan yang beri manfaat umum, al-mutaaddi khairun minal qasid, itu kaedah dia. Ibadah yang manfaat umum lebih daripada ibadah yang manfaat kita sendiri, solat awal waktu. Ada ni. Gi kepada gotong yang sesat. Tapi kalau ada reti, dia pun tinggal gotong royong. Gotong royong pun satu suku dah zuhur dah ni. Tinggal. Dia pun tinggal orang ramai. Dia pun semai zuhur seorang. Klik-klik seorang. Lepas tu dia rasa dia pilih yang lebih baik. Padahal dia tinggal ramai. Dia mari semai zuhur seorang. Nanti orang ramai-ramai tu mari zuhur berjemaah. Mana orang lebih untung? Dia rasa dia lebih untung. Tu orang jahil. Lebih jahil lagi. Nak dapat sunat solat waktu, janjian dengan majikan, dengan apa semua dah dulu dah. Yang menjanji dengan majikan macam mana? Nak ikut peraturan kerja. Sekarang ni giliran rehat pukul berapa? Pukul 2. Mu tunaikan janjian dengan majikan, apa hukumnya? Wajib. Kamu tinggal wajib untuk apa? Untuk solat waktu hukumnya sunat. Boleh. Tapi jahil punya pasal, saya tinggal kerja. Saya takut akan Allah. Sebab sudah azan. Hayya 'alas solat. Saya pergi semayang. Saya takut pada Allah. Takut pada Allah, tinggal kewajipan. Dia panggil takut orang jahil. Takut akan Allah, tunaikan kewajipan. Apa dia? Janjian dengan majikan. Saya nak solat awal waktu sunat. Awal waktu sunat. Tapi kerana jahilnya, konon-konon takut akan Allah, tinggal kewajipan tunaikan janjian dengan majikan. Nak dapatkan perkara sunat, solat awal waktu. Tak ada benda tu. Tapi dia rasa, saya takut akan Allah. Sebab tu saya tinggal. Takut apa kepada majikan? Dia makhluk. Saya takut akan Allah. Hayya 'alas solat, saya nak pergi sembahyang dulu. Betul lah hayya 'alas solat. Wajib solat, zuhur contohnya. Tapi segera solat, sunat. Sekarang ni nak segera solat sunat, kena langgar janjian majikan ni. Apa hukum tunaikan janjian? Wajib. Tinggal wajib tu takut kepada Allah. Ini takut orang jahil, bukan takut yang sebenar. Berani. Ini tinggal kewajipan tunai janji. Konon-konon nak beribadah kepada Allah. Jahil punya pasal. Ada orang seumpama begini tak kira dah. Boh dia apa? Klik tengok. Allah susahnya lah. Ambil pekerja hok lebar ni, dia tinggal, kita tinggal gitu je. Kita tegur dia kata dia takut Tuhan. Yang boh pula jahil pula. Kalau mu takut Tuhan, mu janji apa itu? Menjanji apa itu? Nak minta kerja menjanji apa itu? Bukan janji nak ikut peraturan. Tanya rehat ikut giliran. Ikut giliran lah. Dia kan berjanji itu kan. Kalau kamu takut ke Tuhan, tunaikan janji wajib. Saya nak solat waktu, tu sunat. Ulah telinga lalu.
Tapi majikan pula jahil juga. Kena kecek dia orang jahil lah. Tapi dia panggil orang jahil tu orang lebah. Susah ambil orang lebah kerja ni. Tu jahil bukan lebah. Dah majikan jahil juga, kena kecek dia orang jahil. Oh, kalau majikan tu reti, situ le dia ajar semula. Apa kamu dah pakai uniform, nampak uniform orang baik-baik. Jaga molek tu, ngaji molek ilmu. Boleh hak wajib tengok sunat tu ditinggal wajib. Tambuhan kerja tepat gitu. Kadang-kadang rehat pukul 1, ngam-ngam dengan Zuhur. Ada hari rehat pukul 2, Zuhur jadi lewat. Saya kerja lain lah. Kenapa kamu terima kerja dengan majikan tu? Kenapa kamu janji dengan majikan tu ikut peraturan? Cari kerja lain. Payahlah nak dapat kerja. Tak usah kerja lah. Duk berhati atas atas masjid je. Dah nak meeting nak makan, tahu pun. Sungguh kadang-kadang buat jenis-jenis. Dok kita hukum wajib sunat ni dok cerita dah. Lepas tu kata qada di semai tarawih dok cerita tu. Malu sangat Tapi pada muktamad memang haram tertinggalkan qada kerana nak melakukan perkara sunat, mai sunat tarawih. Haram. Kalau saya biasa buat bandingan begini. Ni bandingan. Mak kita panggil kita. Mak kita kata segera kena mari. Mak kita nak sembahyang duha ni mak. Marilah dulu sekejap. Allah mak ni sabar kita main duha. Kita pun sembahyang duha. Apa hukum kita buat gitu? Nak tanya apa hukum? Kita sembahyang duha ni bukan nak baca surat khabar, bukan nak main telefon. Duha sunat. Segera kepada ibu wajib. Boleh tak kita tinggal hak wajib segera kerana buat perkara sunat? Apa hukum kita tinggal kewajipan segera kepada ibu kerana untuk melakukan ibadah sunat? Apa hukum? Hukum haram lah tinggal kewajipan. Main sunat tu haram. Bukan main sunat tu haram. Haram tinggal kewajipan. Faham tak sini? Bukan haram semai sunat. Oh, kalau semai sunat ketika ibu panggil haram, saya tak mau main sunat. Waktu kan apa? Saya nak main telefon. Tu salah faham. Bukan haram semai sunat. Haram kerana meninggalkan kewajipan segera kepada ibu. Kalau haram main sunat, kita jangan main sunat. Mau panggil kita main telefon. Tadi kata nak main sunat, dah tu agak apa? Dah main sunat mak tidak haram main sunat. Dah mau agak apa? Main telefon mak, main telefon tak apa. Tu pening orang panggil. Bukan haram semai sunat tu, haram kerana meninggalkan kewajipan segera kepada ibu walaupun kerana nak main sunat. Maka dia panggil haram lah. Bukan haram betul semai sunat, haram kerana meninggalkan kewajipan segera kepada ibu. Faham tak situ? Samalah juga. Qada wajib segera. Masuk waktu wajib sembahyang. Segera sunat. Masuk waktu wajib sembahyang, wajib muasa' wajib diluaskan. Segera sunat. Habis je waktu kita sudah berdosa, wajib qada segera. Lainlah tu hukum. Dalam waktu masuk waktu kita cukup syarat wajib, maka kita wajib sembahyang fardu zuhur contohnya. Tapi segera fadilah sunat. Habis je waktu kita sudah derhaka, zuhur tadi wajib qada dengan segera. Ada ni. Jadi nak cerita ni satu-satu waktu ni kena faham molek. Jadi gitu sebab apa ni? Orang panggil tak ada ilmu. Dia ingat ke tinggal satu sembahyang ni kecil dia ingat. Boleh lagi nak tanding dengan tarawih. Tarawih ni fadilah dia bawah daripada sembahyang rawatib. Faham tak? Rawatib termasuk rawatib ghairu muakkad. Mana rawatib ghairu muakkad? Qabliyah isyak. Qabliyah isyak ghairu muakkad kan? Ba'diyah isyak barulah muakkad kan? Dengan qabliyah isyak pun afdal qabliyah isyak nak banding dengan tarawih. Bukan kita buat rendah tarawih, bukan, tapi nak cerita. Sembahyang rawatib harian ni lebih afdal dari tarawih lagi. Sebab ada orang nak simpang tenaga kerana nak sembahyang tarawih, qabliyah isyak dia berehat, dia tak buat.
Ba'da isyak dia beri hak dia tak buat. Sebab apa? Nak simpan tenaga, nak main tarawih 20 rakaat. Tak cerdik. Sebab qabliyah isyak walaupun ghairu muakkad lebih afdal dari tarawih lagi. Tapi tarawih ni afdal bukan tak afdal, tapi nak banding dengan rawatib hak sepanjang masa ni. Rawatib ni sepanjang masa. Hak ni lebih afdal daripada tarawih lagi. Kalau dengan witir, witir saya cerita lah tu, hak tu lebih afdal daripada qabliyah subuh lagi witir. Tarawih buat, witir tak buat. Tu lagi lah. Tarawih buat, witir tak buat. Witir tu lebih afdal daripada qabliyah subuh lagi. Dia rawatib qabliyah isyak pada isyak dengan rawatib subuh, qabliyah subuh tu ranking lain. Dia level lain. Tapi dengan sunat witir atas daripada qabliyah subuh lagi. Tinggal witir, tarawih buat. Ada ni. Tapi bukan awak rendah ke tarawih tu yang salah faham. Jadi sekarang ni apabila habis waktu, kita wajib qada bersegera. Qada apa? Tinggal masa muda. Sekarang satu waktu ni kita cerita satu waktu tinggal satu waktu, nama sudah tercatat di pintu neraka. Wa amal banyak mana pun nama tidak akan terpadam di pintu neraka selagi tidak bertaubat. Nak bertaubat rukunnya adalah qada, salah satu dari rukun taubat. Nama tetaplah tercatat di pintu neraka. Satu solat ni yang ditinggalkan, satu ni wajib qada bersegera. Qada ke tidak? Pasti tidak. Mana malaikat catat dosa kerana meninggalkan kewajipan qada segera sepanjang masa. Berapa tahun? Puluh tahun malaikat catat dosa kerana meninggalkan segera qada untuk satu waktu zuhur. Contoh. Hak dosa tinggal fardu zuhur ni tetap dah dosa yang besar. Nama tercatat di pintu neraka. Wajib taubah dengan segera, dengan bahawa wajib qada zuhur tu dengan segera. Pasti tidak. Maka berpanjangan dosa untuk satu waktu zuhur. Kalau asar pula buat gitu, maghrib pula buat gitu, isyak pula buat gitu, dosa tu suruh cerita dosa lah. Bertimbung dengan dosa. Tiba-tiba dak mikir dosa, aku nak semai tarawih. Allah kata dak reti sangat. Dak reti sangat. Dia ingat ketinggal semayang satu waktu ni, ingat benda kecil dia ingat. Mazhab Hambali tinggal satu waktu tu kapih lalu dah, bukan dosa saja. Satu waktu yang ditinggalkan tu untuk zuhur tu saja, nama tu dah tercatat di pintu neraka. Untuk satu waktu tu saja tak terbilang lama mana kena bakar dalam neraka jikalau tidak diampuni. Nak cerita bukan hak ni dah, bukan hak dosa tinggal zuhur dah ni. Habis zuhur wajib qada dengan bersegera. Dalam zuhur tadi sunat sembahyang zuhur dengan segera. Habis waktu wajib qada dengan segera. Buat ke tak? Pasti tak. Tinggal wajib apa hukum? Berdosa. Malaikat catat dosa. Puluh-puluh tahun untuk satu waktu. Kan tak ni? Untuk satu waktu ni. Kalau ribu-ribu waktu, Allah tu gelak gambar lah. Wajib taubat. Kena qada segera waktu qada. Nanti dulu. Hak qada ni nak tinggal, nak semai tarawih. Dia ingat ke dosa tinggal semayang dia dosa kecil. Dia ingat boleh dengan nak tinggal hak kewajipan segera qada untuk semai sunat tarawih. Atau kata berat sangat tu. Dah cerita benda gitu sebenarnya. Berat sangat. Jadi wajib qada dengan segera, tinggal segera berdosa lalu dah. Itu pandangan muktamad tadi. Tinggal segera pada ibu haram walaupun kerana nak sembahyang sunat. Tinggal segera qada haram walaupun untuk sembahyang sunat. Tu macam mana kita macam nak buat sembahyang lah. Orang sembahyang tarawih belaka, kita sembahyang qada lah. Apa masalahnya? Tak serupa dengan orang kita. Memang kita tak serupa dengan orang. Sebab dulu kita penjenis besar tinggal semayang, orang lain tak pernah tinggal semayang. Memang kita tak serupa dengan orang. Pelik apa kita orang jahat. Tinggal semayang ni hukum agama pancung, tahu tak? Orang berzina sebab satu rotan,
Orang mencuri kerat tangan. Orang tinggal semayang pancung, bunuh. Barengan dengan semayang tiang agama. Bulan Rajab, bulan solat, cerita Isra Mi'raj, cerita buat semayang ni terima kewajipan daripada Allah Ta'ala. Tinggal semayang masa muda, boleh. Nanti buat qada nantilah, saya nak main tarawih. Ya main berkali. Hukum dia haram. Itu pandangan muktamad dalam mazhab haram. Haram bukan kerana semayang, haram kerana tinggal kewajipan bersegera qada. Nanti esok. Tak ada nanti kita mati bila masa. Kan? Boleh tampung. Kalau tampung ibadah sunat menampung ibadah fardu, kita ingat baik. Ibadah sunat dalam kitab dipanggil menempati. Menempati ni mana apa? Menampunglah, menempati. Amal sunat menempati amal fardu. Boleh tapung. Dia tapunglah bagi menempati. Contohnya sembahyang sunat boleh menempati, boleh tapung sembahyang fardu. Mana ni? Fil akhirah la fid dunya, ada kitab Fathul Mu'in. Fil akhirah la fid dunya. Di dunia tak boleh. Qada banyak lagi ni. Tak boleh nak tapung sembahyang sunat, kena sesat kewajipan. Saya sunat tapung, tak ada tapung mata dunia ni. Akhirah. Kita kodok. Kiraan kitanya beres. Berhenti jadi kodok. Kita pun perbanyakkan sembahyang sunat sebanyak-banyaknya. Apa nak main sunat pun? Ada ni. Sampai di hari akhirat, buka catatan amalan. Hak kita qada tu ada yang tak cukup. Ni. Tak cukup ni lah. Menempati, ambil sunat banyak-banyak tu, pergi menempati tapung hak qada yang tak cukup. Di catatan lah. Di kiraan kita masa kita qada tu beres dah. Di catatan tak cukup, barulah menempati. Pada menempati. Tu kata menempati fil akhirah la fid dunia, bukan atas dunia. Menempati macam mana? Satu rakaat fardu yang kita tinggalkan, yang kita qada tak cukup, boleh ditempati dengan 70 rakaat sunat. Ada. Satu rakaat qada yang kita qadanya tak cukup, kita tak berdosa dah ni, kita tak berdosa dah sebab kita taubah betul-betul dah, dan kita qada ikut kiraan kitanya cukup dah. Tapi terkurang, kita tak berdosa dah. Kita tak berdosa dah sekarang ni. Tetapi hak terkurang tu boleh ditempati, boleh ditampung dengan sembahyang sunat. Tampung ni banyak mana ni? Satu rakaat qada ditempati dengan 70 rakaat sunat. Kalau subuh kau kena 140 rakaat sunat. Kalau zuhur kau kena 280 rakaat sunat. Allah, sezuhur 4 rakaat kena 280 rakaat sunat. Lepas tu banyak sembahyang sunat Mana lagi dah. Kita dahulu kita banyak tinggal semayang, tapi kita taubah dah, qada beres dah ni ikut jangkaan kita. Tapi takut jadi sampai di masyar tidak ada sembahyang sunat yang boleh menempati. Ada ni. Maka perbanyak sebanyak-banyak sembahyang sunat. Betul? Sembahyang sunat ni boleh menempati sembahyang fardu, qada kita, hak kita terkurang di akhirat. Di dunia tak ada. Coba ni. Boleh tak kita tinggal subuh tadi? Tinggal subuh. Biar tak mau qada. Tapi nak sembahyang duha 8 rakaat pagi ni. Sembahyang duha sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 8. Tak apa, subuh tak mau qada. Saya nak sembahyang duha 8 rakaat. Boleh tak duha nak menempati subuh? Tak boleh. Mana boleh? Amal sunat tidak boleh menempati amal fardu di dunia. Fil akhirah boleh menempati. Kiraan kita tak pernah tinggal puasa. Tak sedar juga ni masa-masa muda ni. Tak sedar. Tak ada. Jangan duduk mikir hak kemungkinan. Tak ada qada.
Takut kitanya, perbanyakkan puasa sunat. 70 hari puasa sunat boleh menempati satu fardu Ramadan yang kita sebenarnya tinggal masa muda, apa kita dah ingat sikit habuk dah. Ada ni, perbanyakkan puasa sunat. Kita zakat memang kita tak pernah culah. Tak pernah culah. Bimbang kitanya, takut ada juga kan. Tapi tak salah dah kitanya. Ada ni, tak salah. Tapi macam mana kalau betul ada kita dahulunya, zakat kitanya terlepas pandang, perbanyakkan sedekah jariah, di akhirat boleh menempati. Di dunia memang kita ingat kita zakat tak bayar, kita nak sedekah jariah untuk menempati zakat kita tak bayar atas dunia, tak boleh. Wajib bayar zakat tu dulu, sedekah jariah nanti dululah, selesaikan kewajipan zakat dahulu. Biar zakat wajib ni saya tak ambil dulu sementara saya nak derma sunat ni boleh menempati dah. Sunat tidak boleh menempati fardu di dunia, yang boleh menempati di akhirat. Tak ada, kita ingatan kita tak ada, zakat kita tak bayar, tak ada di ingatan kita. Sampai di mahsyar buka catatan Allah, ada kita satu ketika zakat tu nisab siapa dah, kita tak sedar tidak bayar. Cari sedekah jariah. Sedekah jariah tu akan menempati di akhirat. Ada ni. La fid dunya, bukan di dunia. Jadi sekarang ni kalau kita qada ada lagi tak ada lah semai sunat menempati. Ni contoh. Sujud sahwi apa hukum? Sunat. Sujud sahwi boleh tak nak ganti hak rukun semayang? Tak boleh. Sujud sahwi hanya ganti hak sunat-sunat aba'ah kita tinggal je. Kita tinggal satu rukun pakai sujud sahwi ganti. Tak boleh nak sunat nak ganti rukun, nak ganti macam mana? Kan sujud sahwi kan dia tampung tinggal sunat aba'ah, bukan tampung tinggal rukun. Kan peranan sujud sahwi menampung, bukan gitu. Menampung apa? Menampung sunat aba'ah yang kita tinggalkan. Saya tertinggal rukun tadi. Contohlah. Barulah teringat Allah tadi satu rakaat Fatihah tak baca. Pada ni. Kita sujud sahwi nak menampung Fatihah. Siapa ajar gitu? Mana boleh tampung? Lepas tu satu rakaat tu tidak dikira kerana tambah lagi satu. Ni kita berjalan. Baru mari teringat. Memang tadi satu rakaat Fatihah tinggal. Nak sujud sahwi? Tak boleh sujud sahwi. Sebab itu rukun. Tak boleh tampung. Lepas tu kira macam mana? Kiranya oleh kerana satu rakaat tidak ada Fatihah, kiranya satu rakaat tu tidak dibilang sebab rukun 13 tak cukup. Maknanya kena tambah satu rakaat lagi. Gitu. Tapi kalau kita kata hak rukun Fatihah tu kita tampung dengan sujud sahwi, mana boleh? Itu contohlah. Maknanya nak fokus kepada sunat ni, selesai kewajipan kita. Qada biar selesai. Tarawih pun kita sembahyang belakang tu imam, kita sembahyang qada. Dan kita tinggal 5-5. Bukan tinggal subuh saja. Maknanya kalau kita qada subuh di belakang tu imam, sama rakaat. Kita qada zuhur pula, imam risalah, kita tambah rakaat. Jadi kita ni tak sama orang. Memang tak samalah kita orang jahat. Masa muda tinggal sembahyang muda-muda. Lepas tu duduk tepi-tepi sudahlah. Orang tengok serabut yang tengok ni. Duduk belakang tu imam risalah tambah rakaat. Imam risalah tambah rakaat. Orang tengok pun serabut. Duduk tepi-tepi. Duduk tempat-tempat gelap sikit nah. Biar tak nampak muka siapa ni. Orang sembahyang tarawih di sembahyang qada ni siapa ni? Masa muda ni jahat ni tinggal sembahyang ni. Duduk tepi-tepi tempat-tempat gelap sikit kan. Kita orang Terengganu je pelik. Saya dulu masa Kelantan dahulu, biasa je tengok orang tu imam risalah ni tambah rakaat.
Dia bagi salam ditambah rakaat. Tahu kan? Secara dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh pahala sembahyang sunat. Dia boleh pahala sembahyang fardu. Mana banyak pahala? Banyak pahala dia kita. Sebab apa? Sebab satu rakaat sembahyang fardu tadi sama dengan 70 rakaat tarawih. Faham tak ni? Satu rakaat sembahyang qada fardu tu sama 70 rakaat tarawih kita. Bayangkan kalau kita tarawih 8 rakaat. Buat 8 lah. 8 kali 30 malam. Berapa? 8, 16, 240 rakaat tarawih tau. 240 rakaat tarawih. Dia qada zuhur 4 rakaat sama dengan tarawih 280 rakaat. Mana? Ni cerita nak cerita pahala, nak cerita pahala pula. Tadi cerita hukum. Haram. Tinggal qada kan nak tarawih. Cerita pahala pula. Qada zuhur 4 rakaat sama dengan sembahyang tarawih 280 rakaat. Orang sembahyang tarawih 8 rakaat semalaman, 30 malam hanya baru boleh 240 rakaat tarawih saja. Kalau sembahyang 70 rakaat barulah boleh 600 rakaat. 600 rakaat tu orang qada zuhur 2 kali je. Sama dah dengan 600 rakaat. Tak nak banding lagi. Kemudian pula orang sembahyang qada, orang menunaikan kewajipan, dia terselamat daripada riak. Orang yang menunaikan kewajipan terselamat daripada riak. Bukan tidak ada riak pada ibadah fardu, ada. Dia riak yang paling besar, riak pada agama. Orang munafik. Mana riak? Dia menzahirkan Islam, dia menyembunyikan kafir. Itu riak yang paling besar. Munafik kafir di sisi Allah. Itu riak yang paling besar. Apa dia? Dia menunjukkan Islam tetapi menyembunyikan kafir dalam hati. Ni, dia panggil riak yang paling besar. Riak nombor 2-nya, riak pada amal fardu. Ni besar juga lah. Kita nak menunjuk dengan amal fardu. Biasanya tak ada. Tu ada. Hak mudah riak amal sunat. Hak tu hak mudah riak. Amal fardu, dia selamat daripada riak. Sekarang ni kita qada. Nak riak macam mana? Campur dengan malu. Siapa tanya ustaz, saya nak qada subuh belakang imam tarawih. Boleh tak saya tak mau baca kunut? Dia kata. Kenapa tak mau baca kunut? Nanti orang tahu saya qada subuh. Orang main tarawih belakang. Lepas tu, masa dulu tinggal subuh saja ke? Tinggal 5-5. Lepas tu nak qada subuh saja. Dan qada zuhur, qada asar, qada maghrib, qada isyak. Takkan saya nak qada belakang main tarawih? Tak Rakaat jadi tak sama ni. Orang nak riak macam mana? Malu ada. Ni cerita ni nak kita hak wajib memang selamat dari riak. Walaupun ada juga riak pada amal wajib. Ni cerita amalan dia. Dia tetap bangun tiap-tiap malam. Tapi dia qada sembahyang. Dia tak wajib buat gitu, tapi dia amal gitu. Tiap-tiap malam dia bangun sama ada qada untuk 5 waktu 17 rakaat. Kalau dia rajin dia qada untuk 2 hari lah. 34 rakaat. Dia qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau itulah kalau dia rasa malas dah dia pergi tidur lah. Kadang-kadang dia qada untuk 2 hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ambil subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dia pun pergi tidur. Kadang-kadang dia qada 17 rakaat. Dia kata kadang-kadang 34 rakaat. Maknanya dulu dia rajin buat amal sunat. Dulu dia cerita ni masa tu tak belajar lagi. Dia rajin buat amal sunat. Ustaz kalau bangun malam masa dulu tengoklah rumah sebelah. Ayah haji cakap sedap sangat. Tak bangun lagi masa ni. Baik aku bangun dah. Masa tu. Masa ngajahir amal sunat. Bila bangun tiap-tiap malam untuk qada sembahyang, sikit pun tak ada nak riak kok. Nak rasa riak, nak rasa ujub, rasa salah sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, nama tercatat di pintu neraka. Kalau Allah tak beri jalan taubah ni, taufik hidayah ni, kalau mati gelak gambarlah kalau Tuhan tak ampun. Tak ada langsung dia kata. Riak ke, ujub ke, tak ada. Hak adanya syukur kepada Allah. Ada ceritanya, amal wajib dia lebih mudah selamat daripada riak, ujub, takabur. Nak sombong kan kita bangun malam? Kadang kita bangun malam pula kita hutang banyak. Orang lain tu tak bangun, dia tak ada hutang. Boleh apa je. Bila nak cerita, tak ada. Riak, ujub, takabur tak ada. Yang adanya keinsafan, kesyukuran. Kerana Allah beri ruang masa, beri umur panjang.
Kan? Oh, panjang kita ni nak ada Ramadan ni. Ni biasa cerita bab qada dengan tarawih ni bukan cerita orang untuk orang belajar. Cerita orang hak hanya mari sejid bulan Ramadan. Ini masalah. Kalau orang belajar dia faham. Faham bab dosa pahala. Tak terfikir dia kepada amal sunat tarawih dan kadang Allah hutang banyak nak semayang. Nak banyak-banyak letih orang tua, lutut pun sakit, kepala pula pening, buat sekadar mampu. Bulan Ramadan lagilah nak buat. Sebab apa? Sebab pahala ganda 70. Kalau semai sunat ganda 70 jadi macam semai fardu. Dan kalau semai fardu tak ganda. Semai sunat bulan Ramadan ganda pahala 70 jadi sama dengan semai fardu di bulan yang lain. Kalau semai fardu di bulan lain tak ganda. Jadi makna bulan Ramadan semai sunat dan semai fardu sendiri sama pahala ke mana? Semai fardu ganda 70. Lagilah dia nak kuat qada. Sebab apa? Qada bulan lain satu fardu. Qada bulan Ramadan boleh pahala 70 fardu sekali qada. Pahala ni pahala, jangan salah faham pahala. Bukan qada sekali boleh lepas 70 fardu, jangan. Ngelak pula gitu. Faham ni? Pahala. Qada satu fardu seperti qada pahala-pahala 70 fardu. Bukan qada satu fardu beres 70 fardu. Kalau gitu qada Mekah Dah qada Mekah satu fardu 100,000 fardu. Kau tak Mekah dah kalau gitu kau. Kalau kau tak Mekah 100,000 tu pahala. Hak beri hutang satu fardu juga. Tapi kau tak Mekah seperti 100,000 pahala. Kalau kata kau tak Mekah satu fardu beri hutang 100,000 fardu. Oh sedap lagi Mekah sudahlah. Ayo kau tak di Malaysia lah. Pahala. Mana qada bulan Ramadan seperti qada 70 kali di bulan yang lain. Apa benda lagi nak cerita bab tarawih? Tambahan pula paling muktamad, haram hukum dia. Ni kita cerita pahala pula Tu kata orang Allah kata susahlah kadang-kadang. Tapi hak ni tiap tahun dia panggil isu tahunan. Ramadan saja qada tarawih. Hak mana ustaz? Nak dua nak mana? Sebab ada ustaz ngajar dia kata selang-seli dia kata. Selang-seli apa? Itu masalah orang ngajar dia selang-seli. Tak apa dia tu. Semai sunat boleh tampung semai fardu. Tampung akhirat bukan atas dunia. Selang-seli berarti kita meninggalkan kewajipan di saat yang sama yang sepatutnya kita boleh sembahyang qada. Tapi kenapa kita potong qada nak buat sembahyang sunat? Boleh ke gitu? Tak ada fiqh aulawiyah orang panggil. Kau tak maknanya hak mana? Memanglah saya jangan sebut haram tu. Sebut makruh, sebut haram gelepor lah orangnya. Ada ustaz tu mengajar, tarawih dia kata haram. Bukan haram main tarawih, haram kerana kamu meninggalkan kewajipan segera qada. Nanti saya qada esok lah. Kamu panjang angan-angan, kamu tidak ingat mati walaupun bulan Ramadan. Tak ada esok-esok. Tapi campur dengan tadi orang mengajar tadi. Ni contoh. Kita tertinggal tasyrik awal. Balik pada pekok tinggal tasyawal sekitar je hari ni. Daripada harus akal dia pada tarawih. Harus akal ni kita tajuk harus akal, dalil harus akal. Lepas tu kita ke tarawih. Dengar di puak tarawih marah tak apalah, puak kita ni puak belajar, bukan puak tarawih. Tak apa masa tarawih kita semayang dengan ilmu. Tarawih kita main dengan ilmu, bukan semayang adat budaya Ramadan saja nak mari tarawih. Dah. Kita belajar, kita buat amal bulan Ramadan, kita semayang tarawih. Gitu. Tarawih lah, qiyamul lail lah. Ada ni. Ni cerita orang belajar tak ada masalah. Hak luar-luar tu dia hak tak mau belajar nak orang ni. Bunyi orang ngajar macam dak duli lah. Dia belajar ni tak wajib, tarawih je wajib. Tak tahulah jadi adat budaya. Penuh mari dengan anak dara mari belaka time belajar tak mari. Nanti saya duk ingat semua tu, janganlah kita didik anak cucu kita seumpama tu. Salah sangat didikan kita. Salah sangat-sangat. Tak tahu mana wajib, tak tahu mana sunat.
Jadi kita tertinggal tasyahud awal. Tasyahud awal ni bukan sunat hay'ah, sunat aba'ah. Tak ada sunat aba'ah macam tak ada tangan, macam tak ada kaki kalau banding orang lah. Mana sunat aba'ah ni besarnya macam tangan kaki. Betul, tak ada tangan hidup. Tak ada sunat aba'ah, betul, semayang sah. Tapi orang tak ada tangan bukan? Tak sepertiang. Tak sepertiang. Gitulah tak? Tak sempurna lah. Tak sempurna. Sebab sunat aba'ah ni besar. Umpama tangan kaki. Kita tertinggal sunat aba'ah. Tegak dah kaki tiga. Allah. Ingat kau kat kedua, kat ketiga dah ni. Tasyahud awal mana? Tinggal sunat aba'ah. Boleh tak kita nak tinggal qiyam? Kita sekarang sudah qiyam, sudah berdiri kat ketiga. Qiyam berdiri kat tiga apa hukum? Rukun sembahyang. Tasyahud awal sunat aba'ah. Kita masuk kepada berdiri kat tiga, berdiri dipanggil rukun qiyam, rukun berdiri, rukun sembahyang. Boleh tak kita nak tinggal rukun qiyam, kita nak turun balik pada tasyahud awal, selesai kita akan balik kepada qiyam berdiri kat tiga. Qiyam dia tiga ni kita akan buat juga, bukan tak buat ni, cuma kita tinggal dulu. Kita tinggal dulu. Sebab ni sunat aba'ah ni, tasyahud awal ni. Besar ni. Bukan sunat hay'ah. Kita tinggal rukun berdiri pun, kita bukan tinggal saja ni, kita nak balik kepada sunat aba'ah, tasyahud awal. Lepas tu rukun qiyam kita akan buat pula nanti, bukan tinggal. Tinggal sementara je dulu. Sudah kita baca tasyahud awal, kita akan balik pula semula kepada berdiri. Apa hukum buat seumpama itu? Haram, batal sembahyang. Haram, batal sembahyang. Sebab apa? Sebab kamu tinggalkan rukun untuk buat benda sunat. Yelah tinggal rukun, buat benda sunat ni sunat aba'ah, bukan sunat hay'ah. Sunat, bukan rukun. Walaupun aba'ah pun sunat. Saya tinggal rukun pun nanti saya akan balik semula kepada rukun. Tak boleh tinggal rukun untuk pergi pada sunat, tak boleh. Walaupun kalau akal lah, betul kita tinggal rukun berdiri, kita turun kepada tasyahud awal, kita turun pula kepada sunat aba'ah, bukan sunat hay'ah. Dah rukun berdiri kita buat semula ke tak? Kita kembalilah pula kepada rukun berdiri selepas selesai membaca tasyahud awal. Apa masalahnya? Bukan kita dah buat rukun berdiri, cuma kita tinggal dulu sekejap. Tak boleh, haram, batal sembahyang. Gitu. Tak ni. Kita tinggal qada atau apa? Esok kita qada pula, tak boleh. Tak ada jalan gitu. Ada orang ajar kata boleh, tak boleh. Pandang muktamad haram buat gitu. Pandang tak kata makruh. Dah makruh buat apa benda makruh? Kan kita nak fadilat pula kan bulan Ramadan ni kan, hak fardu gandaan 70 kali gandaan. Apa benda lagi ni? Lepas tu kata kalau pasal gini kau kena buat camp pemulihan. Camp pemulihan kena perbetulkan balik minda. Perbetulkan balik ni. Minda sudah berpusing dah ni. Tak tahu nak beza mana wajib mana sunat ni. Kita sujud molek-molek dah. Teringatlah ni subuh ni kunut kamu tinggal ni. Tapi sujudlah, letak dahi latar dah. Mana 7 anggota sujud kena latar dah. Kunut subuh ni. Kembali baliklah kepada kunut subuh sunat aba'ah. Selesai, kita pergi semula kepada sujud, tak tinggal sujud pertama. Buat gitu haram serta batal sembahyang. Sebab apa? Sebab sudah masuk pada rukun. Tapi kalau lutut sampai latar, tangan sampai latar, dahi belum sentuh latar, belum panggil rukun sujud lagi. Teringat pada kunut, sunat kembali balik. Itu lain. Sebab kita belum masuk pada rukun lagi. Kita memang dah lutut duduk latar dah, tangan pun duduk latar dah, dahi pun nak sapa dah latarnya. Teringat Allah, kunut tak baca ni, tapi dahi sudah latar ke tak? Dah. Dia belum lagi kira masuk pada rukun sujud. Tak kira rukun sujud lagi. Maka sunat balik semula berdiri untuk baca kunut.
Tak ni hak kunut ni. Hak kunut sekarang ni dia nak turun pada sujud yang pertama dah. Tapi dahi belum sentuh lantai. Maknanya belum masuk daripada rukun sujud yang pertama. Dia teringat sunat kembali balik kepada berdiri untuk baca kunut. Sunat, bukan kata boleh saja, sunat. Kembali balik. Tapi bila dahi sentuh je lantai, walaupun belum tamat ninah lagi sekalipun, tak boleh dah. Sebab apa? Sudah masuk pada rukun sujud. Sayangnya ke kunut. Berdiri semula baca kunut, haram, batal sembahyang. Itu contoh bandingan. Gimana? Lepas tu kata, belajar molek. Belajar molek. Biar faham hukum hakam, mana hak kewajipan, mana hak sunat. Kewajipan nak buatnya macam mana. Kalau kata taubah tu wajib ijma' ulama, taubahnya rukunnya apa, fardu ain belaka tu. Kena belajar satu-satu. Kemudian kalau kita dulu memang banyak tinggal semai puasa, kita nak kira macam mana, nak atur macam mana, balik pada ilmu. Jangan buat moteng itu, jangan. Ada. Kamu ni setahu saya lah baru-baru ni baru semayang. Qada semayang tu. Qada macam mana? Dia belajar akidah pun tak lagi. Belajar semayang pun tak lagi. Biar belajar dulu. Dia pun belajar akidah, belajar bab semayang. Qada. Baru kita pergi pada qada. Ada ni. Mana? Nak qada balik pada ilmu. Jangan buat secara teruk kan, jangan. Balik pada ilmu molek. Belajar bab taubah molek fardu ain, belajar rukun taubah molek. Rukun taubah tinggal ke fardu sembahyang. Rukun dia qada. Qadanya macam mana? Kena kira qada tu macam mana. Hutang lamanya tak ingat. Memang tak ada orang ingat. Kalau ingat senanglah pula. Lepas tu nak kira macam mana? Awak anggaran. Anggaran macam mana? Balik pada ilmu. Balik pada ilmu. Dia tak boleh nak buat. Sebab ni taubah. Taubah ni kena balik pada hukum. Jangan buat tu jangan. Bila kita dapat ada jalan di molek, kita qada. Qada. Ada masa kita qada. Ada masa kita qada. Kalau pandangan muktamad sungguh, memanglah. Tinggal qada untuk kerja sebab nafkah wajib. Tinggal qada kerana untuk menyempurnakan kewajipan yang lain. Contohnya kita khidmat dengan orang tua. Khidmat tu kewajipan. Kita bertinggal qada, orang tua kita panggil dah. Kita urus dia dulu tu kewajipan. Kamu qada tadi kan? Kenapa kamu tinggalkan? Ni kewajipan juga. Khidmat orang tua ni kewajipan juga. Tinggal kewajipan qada, pergi pada kewajipan khidmat orang tua. Beres? Qada semula. Bukan tinggal qada nak pergi pada sunat, bukan. Tinggal qada kenapa? Nak tunaikan kewajipan yang lain. Lepas tu kita fokus apa? Sebab mati bila masa. Kita azam pula dah nak menyempurnakan rukun qada apa semua tu. Kalau kita mati pun tak ada salah dah kitanya. Tapi tetap di mahsyar, daftar buku catatan amalan kita tetap kosong daripada sembahyang. Nak jumpa dengan Tuhan gitu ke? Memang kita tak nak azam bulat dah nak qada. Lepas tu secepat mungkin. Tambah kita menghadap Allah dalam keadaan catatan amalan kita kosong daripada sembahyang fardu. Beres dah, perbanyakkan sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat tu boleh menampung sembahyang fardu di fil akhir, di hari akhir, bukan di dunia. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Bahawa panggil beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia akan jadi adah budaya peseng. Adah budaya peseng ni diterapkan oleh ibu bapa daripada budak lagi. Mayang apa? Mayang. Ajar tak semayang? Tak ajar. Mayang je mayang. Adah itu bukan ibadah. Anak kita pun balik dengan semayang waktu tak tinggal, puasa tak tinggal. Ilmunya mana? Tak ajar. Adah sampai ketua pula anak kita ni. Ibadahnya macam mana? Ajar semayang, suruh semayang, ajar dengan ilmu semayang, ajar ilmu akidah. Ini baru semayang ibadah. Ini baru puasa ibadah. Kalau semayang puasa tanpa ilmu fiqh semayang puasa, ada. Semayang puasa ilmu fiqh comel, ilmu akidah tak ada. Ada, bukan ibadah. Ibadah ilmu. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata amal ibadah ialah ikut ilmu. Jadi kita terap kepada anak kita ni ibadah, bukan adah budaya. Kalau kita terap pada anak-anak kita adah budaya, masyar kita berat.
Kita akan dipertanggungjawabkan kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk beri ilmu agama yang secukupnya. Biar mereka betul-betul beribadah kepada Allah. Bukan hanya adat budaya semata-mata. Hak lepas-lepas dah kesilapan kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ilmu amal kita dan kena perbanyakkan syukur kepada Allah kerana Allah beri peluang daripada kitanya belajar wa amal. Dan kita nak kuliah duha ni pula, alhamdulillah, masuk Ramadan pun boleh jalan macam biasa. Tu kerana Masjid Kayu bulan Ramadan dah tutup ke? Bulan Ramadan boleh jalan macam biasa. Kita belajar bulan Ramadan sekali kuliah duha ni macam 70 kali duha di bulan yang lain. Kita tetap dapat kelebihan. Mana kita belajar wa amal, tempat kita di masjid lah, tak ada masalah lah. Mana kita main masjid bukan hanya untuk buat amal, bukan belajar serta buat amal. Jadi kita minggu ni jadi macam tazkirah umum selepas bicara bab dalil bagi sifat harut Allah Subhanahu wa taala. Solah dan aslah itu tajuk di muka surat 39 kitab Ati Parida. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.